Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Yang berusaha dan sama-sama kita hormati Ustaz Abdul Rauf, jawatan kuasa surau lah Dewan Orang Ramai Semabuk Dalam kan? Selalu kat surau, jarang saya ke balai raya dewan-dewan ni, tambah hotel lagi lah jarang pergi. Jawatan kuasa pimpinan kampung, pimpinan kaum ibu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia. Pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala lah, dia jugalah yang telah menjadikan kita boleh wujud atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dapat pula kita Islam dengan dilahirkan kita melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dapat pula dan dianugerah oleh Allah Ta'ala, diberi keupayaan, ada kehendak, keinginan nak taat ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi pula pada kita nikmat besar, ada keinginan untuk nak memahami dan mempelajari pelajaran agama ni, supaya benar-benar kita faham agama Islam yang kita dah dapat percuma Allah Ta'ala beri melalui mak ayah kita tu. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesungguhan, minat untuk nak belajar ni, sehingga kalau boleh nak faham sungguh-sungguh perjalanan agama, nak hidup atas muka bumi ni benar-benar nak hidup sebagai orang beragama Islam yang redha kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun meredai kita. Mudah-mudahan dapat itu, insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur juga Allah SWT berikan pada kita kesempatan pada pagi ini berkumpul di Dewan Orang Ramai ini untuk buat satu majlis yang sangat mulia. Atas nama majlis tu Daurah Majlis Ilmu kan, Daurah Tauhid. Alhamdulillah, insya-Allah kita manfaatkan pertemuan pagi ini sedapat mungkin. Terus ada rehat ke mana? 10. Pukul 10. Oh, 10 rehat sebentar tu sambung balik macam tu. Break tu 10 tu, tengoklah break saya makan tak makan gitu lah kan. Kadang tengah bawa laju, tiba-tiba break, terkejut orang belakang. InsyaAllah kita manfaatkan sedapat mungkin, khasnya atas bicara daurah tauhid. Dan antara maklumat yang saya diberi, dipanggil ni khas bicarakan bab Rasul lah, secara umumnya tajuk gitu. Dan bab Rasul pun ada yang istilahnya common knowledge dah jadi pengetahuan yang sangat am di kalangan kita yang kita faham. Cuma nak mantapkan
kefahaman kita dalam bab Rasul ni khas mengenai beberapa kemuskilan yang ada melalui kisah-kisah yang kadang-kadang kita dengar, sekali dengar macam betul, tapi bila semak menimbulkan masalah sebenarnya, bahkan bercanggah dan bertentangan dengan kaedah akidah yang diajar oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi insya-Allah kita fokus itu. Syukur kita diberikan kesempatan, macam mana Ustaz Rauf sebut tadi, kita merancang dan alhamdulillah diberikan keizinan, diberikan keupayaan oleh Allah Taala untuk sempurnakan majlis ini, walaupun dalam suasana PKP 2 apa saya nak sebut tu pun bukan apa istilah-istilah tu pun, alhamdulillah, dan dalam ambang menjelang merdeka macam ni, alhamdulillah. Jadi rasanya insya-Allah dalam majlis ni ada ruangan, nanti saya akan buka untuk soal jawab lah, khasnya mengenai apa perbicaraan saya. Begitu juga kalau ada apa-apa persoalan, sama ada melalui apa yang saya punya penjelasan ataupun yang selama ni dengar daripada cerita orang lain, pembacaan atau seumpamanya, kalau ada kemuskilan tu, kita akan bagi ruang bertanya insya-Allah. Saya punya cara ni tanya sampai tak ada orang nak tanya. Saya punya cara macam tu. Satu break kena tak makan. Yang tu pun tanya satu sama mana saya boleh jawab, saya jawab, tak boleh jawab saya diam je lah, tak apa kan. Bunyi perak sikit, insya-Allah. Jadi pertama sekali rasanya untuk meneruskan perbincangan kita ni, kita kena faham Rasul ni mereka adalah makhluk istimewa. Tak jadi, tak sempurna, tak sah akidah kita kalau hanya istilahnya beriman pada Allah Ta'ala tapi tak mengimani Rasul. Kalau dalam konsep kalimah syahadah, tak sah mengucap asyhadu an la ilaha illallah tanpa syahadah kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam syahadah kita secara khasnya mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, mengaku dia sebagai rasul. Ambil faham daripada Rasulullah ni rasul, maksudnya kita mengiktiraf macam mana kita dah biasa belajar dalam bab akidah bab Nabi Rasul ni. Rasul ni bila kita kata dia benar, tentu dia ada segala sifat sebagai utusan Allah Ta'ala lah. Tentulah bahasa mudah saya sebut, siddiq, amanah, tabligh, watanah. Kalau kita sebut pada belakang, semestinya Rasul cerdik kan. Pasal Rasul nak bawa, nak ajar perintah Allah Ta'ala. Dia nak tunjuk ajar pula melalui perkataan dia, perbuatan dia, tingkah laku dia, bahkan diam dia pun akan jadi hujah, akan jadi hujah. Jadi mestilah Nabi Rasul ni secara umumnya tak akan ada apa-apa pada dia perkara yang menjatuhkan martabat dia, yang akan menggagalkan misi dan visi sebagai Rasul. Mestinya. Khasnya saya sebut daripada belakang tadi, dia mesti sangat cerdik. Kalau kita kata Perdana Menteri pun, kalau Perdana Menteri yang payout ni kok bahasa kampung sikit tak kan? Melaka panggil apa payout ni, ada benda yang tak kena lah kan. Tengok cara berfikir macam orang tua dah, Tok Wan dah contohlah. Siapa dia tu tak tahulah Tok Wan mana kan. Ada benda yang cacat, jadi kalau yang tu pun kadang-kadang jadi masalah, apatah lagi perkara lain kan. Nabi Rasul ni tidak akan ada sebarang permasalahan, khasnya saya sebut dari sisi kecerdikan dia. Bahkan kecerdikan dia mutlak, semutlak-mutlaknya. Cerdik ni sampai tahap macam mana? Dia tahu macam mana nak letakkan level antara dia dengan siapa dia bercakap. Kita nak mengajar, kadang mengajar orang tua boleh, mengajar kanak-kanak tak boleh lah.
Lain level. Tak reti kita nak buat cara mengajar budak-budak. Kadang ngajar orang lelaki boleh, ngajar perempuan tak boleh. Kadang ngajar orang universiti boleh, ngajar budak-budak yang OKU dah tak boleh lah. Rasulullah ni dia boleh ajar semua. Dan ajaran dia, kalau dalam satu kumpulan tu ada berbagai-bagai tahap masyarakat sekalipun, semua masyarakat boleh hadam apa yang dia sebut. Itu cerdik dia. Baik, mesti atas kata dia Rasul, utusan, takkan ada yang dia sembunyi. Mesti dia akan sampaikan apa yang memang suruh sampai, takkan ada sembunyi sama sekali. Ini Rasul. Kalau ustaz pun ada benda dia tak cerita, kita kata apa, ustaz ni dulu tak pernah cerita pun. Yang tu pun kita marah tak? Takkan Rasul ada menyembunyi. Saya nak sebut dasar je. Dan saya sebut ni dengan menggunakan metodologi berfikir. Pasal ulama kita, antara kaedah dia ajar akidah ni, bahkan Nabi Rasul pun antara prinsip dia ajar akidah, dia ajar metodologi cara berfikir dengan betul. Satu, Allah Ta'ala bagi Nabi Rasul ni mengukuhkan benarnya mereka Nabi Rasul di atas dakwaan mereka. Allah Ta'ala bagi mukjizat. Mukjizat ni apa peranan dia? Dia sebagai pembuktian menunjukkan apa yang dimaklumkan oleh Nabi Rasul ni adalah benar mereka utusan Allah Ta'ala, pasal berlaku pada dia, berlaku pada mereka perkara yang istilahnya luar biasa, mencari adat, perkara yang miracles, yang takkan ada manusia yang berkeupayaan untuk membuat benda yang pelik dan luar biasa demikian. Hatta kalau ada golongan makhluk yang lain macam jin sekalipun, jin pun takkan upaya membuatnya. Kerana setiap benda yang mencari adat, yang kita selalu belajar istilah yang ada, mukjizat, karamah, maunah, istidraj. Ni istilahnya perkara mencari adat ni. Perkara ni adalah perkara yang di luar daripada keupayaan makhluk untuk melaksanakan dia. Pasal dia tak melalui peraturan sabab musabab. Jadi adanya mukjizat pada Nabi Rasul ni nak mengajar satu metodologi berfikir. Apa dia? Kalaulah tak benarnya Nabi Rasul ni, takkan diberi pada dia perkara yang mencari adat, yang perkara ni adalah sebagai bukti pengukuhan menunjukkan Tuhan yang mentadbir alam ni menyokong dan support dia. Yang turut bahasa yang mudahnya, seolah-olah apa yang disampaikan tu mengisyaratkan firman Allah Ta'ala, balagha anni fima yuballighu anni. Dia telah menyampaikan apa yang sebenarnya memang daripada aku. Pasal diperkukuhkan segala hujah dia, percakapan dia dengan mukjizat tu, khasnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit kalau saya sebut tu contoh khasnya pada Rasulullah, mukjizat yang sampai kat kita lah ni, kita dapat lihat mukjizat tu Al-Quran. Rasulullah ummi. Cuma ummi daripada Rasulullah kena faham, ummi dia taklah mencacatkan dia sampai tak diberikan keupayaan membaca menulis ni menggagalkan misi dan Rasul, visi sebagai Rasul. Tak. Bahkan di atas tak membaca dan menulis dia, itu menunjukkan benarnya dia adalah utusan Allah Ta'ala. Pasal dalam keadaan dia tak ada keupayaan membaca dan menulis, tapi kata-kata yang dia keluarkan, tak ada siapa yang boleh mereka mencipta, membuat sebanding seumpama setaraf itu. Khasnya yang dia dakwa itu adalah Al-Quran. Kalau ada orang boleh menulis dan membaca, sepatutnya tentu boleh menulis karya-karya yang lebih bernas, lebih indah, lebih cantik, lebih bersastra, apa seumpama itu, lebih bermaklumat membanding dengan Rasulullah yang hanya tahap ummi kan. Sepatutnya begitu, tapi datang kata-kata dia yang begitu menerujakan setiap orang yang dengar. Jangan kata orang awam, ahli sastra pada zaman itu pun dengar teruja, terpaku mendengar ayat-ayat Quran yang dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya satu huruf, turun ayat-ayat awal Quran misalnya Qaf,
ahli-ahli sastra dalam kalangan Arab yang bijak laksana, bijak pandai menulis bersastra, bersyair. Rasulullah bukan penyair, tak pernah dengar pun bersyair sebelum ni. Turun satu huruf je, nun. Tak pernah dengar sebelum ni ada orang berbicara begitu. Ahli sastra dia dengar macam ni, baru satu huruf. Kalau turun macam surah Maryam tu, kaf ha ya ain sad. Kita orang Melayu hidung penyek tak reti apa. Kalau nun mau didengar tercengang, kalau turun surah Maryam tu macam mana? Benda ni ma sami'na hadza fi aba'ina al-awwalin. Kami tak pernah dengar tok nenek kami sebut benda-benda macam ni. Itu nak menunjukkan bukan karya dia. Itu karya siapa? Allah. Kalau nak guna karya tu lah kan. Datang pada siapa? Dia pun kata hadza apa? Qala Allah Taala auhiya ilayya, diwahyu pada aku, Allah yang kata macam ni, kata macam ni. Jadi saya nak tunjukkan itu ialah antara keadaan yang ada pada Rasulullah. Saya nak sebut tak mukjizat. Orang yang berakal dia akan berfikir, kata memang betul ini adalah Nabiullah Rasulullah, pasal memang dengan apa yang dilihat, dengan cara dia dibesarkan, dalam masyarakat apa dia dibesarkan, nama pun masyarakat ummiyin kan. Huwa allazi ba'atsa fil ummiyin rasulan. Allah Taala bangkitkan Nabi Muhammad sebagai rasul ni di kalangan ummiyin, orang yang kumpulan yang masyarakat yang tidak ada keupayaan membaca dan menulis, melainkan hanya segelintir yang kumpulan yang kecil saja ada keupayaan membaca dan menulis. Itu membuktikan bahasanya benar yang ni adalah utusan Allah Taala. Kalam yang didakwa daripada Allah Taala tu memang Allah Taala punya. Ini Nabi Rasul tu kata memang dia akan menyampaikan. Dan saya nak sebut tadi metodologi yang diajar oleh Nabi Rasul, menyampai, mencerita, memaklum, menghurai apa keadaan yang ada pada mereka, antaranya menggunakan metodologi berfikir yang betul. Kalau nisbah Quran semestinya, nisbah zaman kita orang selalu sebut Quran hadis semestinya. Cuma Quran hadis mesti Quran hadis yang dihurai betul, ambil dengan disiplin ilmunya. Yang tu pun memang kita akan masuk dalam bicara itu nanti, insya-Allah. Jadi seterusnya Nabi Rasul ni sifat dia selain daripada yang saya sebut ni tabligh, umumnya dia mesti menyampai, mesti nak menyampai pun bukan sebarang orang lah. Nak menyampai ni, nak mengajar, guru pun kena cerdik kan. Apatah lagi Nabi Rasul. Mula tu dia pandai meletakkan bahasa, cara pendekatan, nak gunakan bentuk arahan, tegahan ataupun suruhan, tapi maksud dia larangan maksudnya suruhan. Kadang-kadang dia bagi soalan tapi maksudnya tegah. Dia memang punya satu keupayaan yang luar biasa, yang orang tua kita kadang-kadang gunakan format yang ada pada Nabi Rasul dan Quran, mengajar dengan format macam tu. Orang Melayu kita, tutup guru kita, orang tua kita dulu, pasal mereka ni belajar akidah, mereka tiru format yang ada pada Quran dan pada hadis Nabi SAW ni. Kalau tengok anak kita naik pokok tinggi-tinggi, kita kata apa? Turun. Itu tak pandai cara menyampai. Oh, tak pandai. Betul juga. Tapi dia ada satu uslub lain yang kalau anak dengar memang dia turun ni. Panjat tinggi lagi, panjat. Nak kasar lagi macam mana? Panjat tinggi lagi. Naik, jatuh, mati senang, aku tanam. Dia pun biar betul naik. Dah disebut akibat naik boleh jatuh sampai mati. Tak nak turun. Dia suruh naik, tapi faham dia turun. Tapi kalau kita suruh turun, ni kayu aku hambat, ni balon lah, agak-agak dia turun tak? Pandai tak? Ada uslub kan? Cantik cara orang tua dulu kan? Kalau nak marah anak pun cuma kena tengok tahap lah. Kalau anak tak cerdik tak boleh juga, lain faham dia. Kita kata kalau kau nak pergi main, pergi, tak usah balik lah. Faham, pandai lah tu, pandai lah maksud saya tu.
Kalau yang anak tak reti ni, abah kata jangan balik-balik dah. Dia bawa kain baju dia balik. Dia tak mau balik. Kata dia, abah halau pada rumah. Pula ada juga yang misunderstanding macam ni. Jadi pasal apa tu? Bapak ni tak pandai. Bapak dia tak tahu, budak-budak ni tak reti bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu kan, bahasa Melayu, tapi dia tak faham dengan bahasa macam tu. Dia tak faham bahasa kiasan. Dia budak tu faham, bapak dia halau, sedangkan bapak dia bukan masuk halau. Kena cerdik tak? Kena cerdik. Jangan cakap bahasa-bahasa macam tu dengan orang luar bendui. Quran pun sama. Ada bahasa-bahasa dalam Quran tak boleh faham luar bendui. Rasulullah pun pernah ada isyarat. Dia kata apa? In lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dia kata kalau kamu tak tahu malu, buat apa yang kamu nak. Kalau kita luar bendui ni macam mana? Hore. Saya punya style macam ni lah kan. Macam kadang-kadang kebudak-budakan sikit kan. Hore, kita buatlah apa kau nak. Dah ada lesen, buatlah apa kau nak. Bukan macam tu lah faham dia. Jangan buat luar bendui gitu. Sama dalam Quran. Uslub Rasulullah, uslub Quran memang mempunyai nilai bahasa yang sangat tinggi. Satu orang tak faham dengan disiplin-disiplin ilmu yang ada dalam Quran, baca dengan hanya terjemahan daripada ke bahasa Arab ke bahasa Melayu, dia akan membawa salah faham kepada ayat Quran. Satu ulama kita dia dah tolong apa dia? Nak belajar nak faham akidah, belajar tauhid. Walaupun kitab nipis kecil tapi tauhid tu Quran 30 juzuk, tafsir dia katalah 20 juzuk, 30 juzuk, 30 jilid ke 30 juzuk, 30 jilid. Hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i, Abi Daud. Itu baru 6. Satu-satu tu 2 jilid, 2 jilid, 2 jilid, 2 jilid, 2 jilid. Itu baru matan. Syarah dia bolehlah 5 jilid tak? Kalau 6 5 dah 30. Ni hadis. Ni tafsir. Minta maaf tak? Ni. Macam mana nak belajar? Ulama kita dia boleh himpun macam ni. Tauhid ni macam tisu je buka. Selai, 2 helai, 3 helai, macam ni. Tapi isi Quran dan hadis ni tauhidnya. Fiqh pun sama. Kitab fiqh kita tengok matan, misalnya Al-Ghayah wa Taqrib. Kalau kita Arab lah, kita tengok kitab-kitab ulama kita sekarang, kitab fiqh ni, ibadat ada situ, muamalat ada situ, munakahat ada situ, jinayat ada situ, semua bab-bab hukum fiqh, hukum hakam, wajib, haram, sunat, makruh, harus tu ada dalam kitab kecil-kecil je. Syarah dia besar lah, tapi matan dia walaupun sekerdil itu, tapi dia parti daripada kitab yang macam tu. Kalau tasawuf pun ada kitab kecil-kecil, kitab besar memang ada, tapi walaupun sekecil tu padat, pendek, ringkas. Satu kita disuruh belajar, bukan pergi belajar Quran hadis, pasal bukan semua orang mampu belajar Quran hadis. Belajar apa? Tauhid, fiqh, tasawuf. Masyhur istilah ulama kita, dia panggil ilmu 3 serangkai. Cuma zaman kita lah ni cabaran banyak. Banyak orang ramai rata-rata kita lah ni suka belajar Quran hadis, fiqh, tauhid, tasawuf tak belajar. Quran tak apa tak boleh baca, tapi belajar tafsir. Wow kan. Untuk belajar apa? Belajar hadis. Hebat dia orang. Untuk belajar apa? Kaifiat istinbat hukum daripada Al-Quran dan hadis. Wow. Belajar apa? Belajar usul fiqh. Wow. Baca Quran terhege-hege. Ikhfa pun tak ingat. Huruf mat pun baca tunggang langgang. Kan? Itu kalau huruf mat. Tanya lagu pun Bayati macam mana? Kita lagu lah sikit kan. Bayati macam mana? Nahawan lagu ketiga. Jaharkah lagu keempat. Bunyi tak? Kelang kabut itu bab lagu kan. Tajwid pun kena yang susah-susah sikit. Huruf mat boleh lah ingat, alif waw ya. Contoh kan. Tapi kalau kena mat pelik-pelik sikit, mat tamkin macam mana? Mat tamkin, bukan pumpkin, tamkin. Saya melawak tu mengambil. Macam mana? Tapi belajar tafsir, usung kitab tebal-tebal tu pergi mengaji.
Ustaz yang ajar kita tauhid kecil-kecil macam ni tak nak belajar. Yang ni masalah ni. Baik. Yang tu saja saya nak sebut. Sekarang nisbah zaman sekarang, nisbah Nabi Rasul, dia cerdik, pendek, uslub yang ada dalam Quran. Yang tu kot datang saya hari ni nak sedikit sebut tentang perkara bab Nabi Rasul yang ada muskil tu, dan saya akan cuba sebut ayat Quran nanti yang mana yang munasabah nak sebut. Dan kalau ada orang salah faham, macam mana nak betulkan kesalahan, salah faham tu. Pasal kalau memang kita faham mentah-mentah, apa saya nak sebut bahasanya, faham Quran togel faham togel ni tanpa disyarah lah kan, terkonten-konten baca terkonten-konten pun bahasa kampung juga lah, maksudnya terjemah gitu saja, memang kau akan faham salah. Pasal itu bukan maksud, itu perkataan terlalu ringkas. Apa maksud cerita sebenar ni? Dia akan jadi muskil lah. Kalau contohlah saya buat misal, saya nak cerita-cerita sebenar tu, contoh saya misalnya ceramah panjang, dalam ceramah tu adalah saya duk buat isyarat pelik-pelik lagi, adalah saya buat orang pergi ambil gambar saya, screenshot tengah delay lah. Ini ke akhlak seorang ustaz. Viral. Itu kalau saya buat macam tu. Kalau saya buat macam ni, gagah lagi. Kalau macam ni tak apa, macam ni tak apa, tapi saya tunjuk silap jari lagi, yang tu dia screenshot, ini kan akhlak seorang ustaz berceramah ke sana kemari. Yang lain kita cakap dia tak ambil, dia ambil tu je. Ni masalah. Sama Quran yang banyak-banyak tu dia tak ambil, dia ambil sikit tu kan. Nabi Adam berdosa. Biar benar Nabi Adam berdosa. Siapa kamu dengan Nabi Adam? Kadang-kadang kita kata Nabi Adam berdosa, kita tak rasa pun kita berdosa. Sedap je kata Nabi Adam berdosa. Nabi Ibrahim tak kenal Tuhan macam kita kenal Tuhan. Biar betul. Nabi Ibrahim kecil-kecil dulu dia jual berhala. Jual tu tak faham lagi, dengar nak cerita saja saya bagi bunga-bunga tu kan. Baru muka limah tak ada apa lagi. Muka limah ni tak ada apa lagi. Saya baru bagi cerita lebih kurang sekali lalu apa je. Pencerahan saya lah. Kecil-kecil jual berhala. Lepas tu dia tak kenal Tuhan dia. Duk sembah bulan, duk sembah bintang, duk sembah matahari. Sampai satu tahap dia kata mengarutlah semua ni, baru dia kenal Tuhan. Yang kita ni kecil-kecil dah kenal Tuhan. Tak ada pun sembah matahari, tak ada pun sembah bulan, tak ada sembah bintang. Seolah-olah kita lagi bagus daripada Nabi. Ya benar. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, manusia yang tak jadi Nabi Rasul ni berbanding dengan orang yang jadi Nabi. Nabi dengan Rasul surely Nabi dengan Rasul surely Rasul lagilah mulia daripada Nabi. Okey. Apatah lagi Rasul ni bukan Rasul tapi ulul azmi. Ulul azmi tu mengikut tertib besar sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Ibrahim manusia kedua lepas tu Nabi Musa, lepas tu Nabi Isa, lepas tu Nabi Nuh, lepas tu 5 aja, mana ada lebih. Jangan tambah-tambah. Ya betul, 5 kan Nabi ulul azmi kan. Mesti ikut ranking tu. Yang mana tak ada ranking, yang tak ada nombor-nombor, Allah Ta'ala kata tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul ni ada lebih tani, ada sebagainya lebih tani, yang mana tak ada ranking, yang telah disenarai oleh ulama. Umumnya kita sebut Rasul, Nabi. Macam mana pun nak sebut Nabi ni, walaupun serendah-rendah Nabi, mereka mesti, kita sebut Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Saya bawa sebut daripada belakang ni, Fatanah, Tabligh, Amanah. Khas amanah ni apa? Ismah, maksum, takkan ada dosa. Takkan ada dosa. Serendah-rendah martabat Nabi. Tu Nabi paling rendah lah. Nabi mana tak ada maklumat kat kita, Nabi mana paling low standard. Bahkan tak ada bahasa low standard lah untuk Nabi. Nabi ini adalah manusia terbaik. Dia manusia pilihan. Kerana bab jadi Nabi Rasul pun dia adalah semata-mata mutlak pilihan Allah Ta'ala. Tak ada campur tangan manusia, makhluk sama sekali.
Tak ada langsung usaha ikhtiar yang boleh kita nak buat untuk mengusahakan jadi Nabi. Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak usahakan jadi Al-Hafiz, jadi Tok Guru, jadi Ustazah, jadi Ustaz, itu dalam bentuk agama. Bahkan nak jadi apa? Nak jadi wali sekalipun boleh diusahakan. Tapi kena duduk tempat dia lah. Macam mana boleh jadi engineer, boleh jadi doktor, boleh jadi ahli bomba. Nak jadi wireman ke apa, macam-macam lah. Tak payah sebut lah, saya pun tak kata nak sebut ya. Nak jadi polis, nak jadi askar, kau kena pergi masuk madrasah yang betul lah. Kalau pergi masuk jadi polis askar, tak boleh jadi fireman. Tak boleh jadi. Ada fireman, kita sebut fireman lah. Tak boleh jadi ahli bomba. Nak jadi guru, ahli bomba, tengok, sebut lebih kurang gitulah kan. Mesti duduk madrasah dia. Kalau nak jadi wali. Tapi kalau nak jadi Nabi, dia tak ada madrasah akan lahirkan Nabi. Tak ada. Pasal apa? Dia pilihan khas pada Allah Ta'ala. Dia Nabiullah, Rasulullah. Kita beriman bila nama Nabiullah, Rasulullah ni, mereka ni special. Isyarat Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia amat tahu, dia amat faham. Yang tu Quran syarahnya, Allah Ta'ala ni dia faham bertakbir yang sangat bijak, sangat mahir. Dia takkan silap memilih siapa nak jadi Nabi Rasul dia. Dia amat mengetahui Nabi Rasul ni zaman bila nak dilantik, berapa orang yang dilantik pada zaman tu, untuk kabilah ke, untuk kaum ke, untuk negeri ke, untuk satu dunia ke. Allah Ta'ala lebih faham Nabi yang nak diutus tu untuk kondisi mana. Allah Ta'ala mengetahui. Yang tu manusia tak campur tangan sikit pun. Dan semestinya special tadi, khas saya sebut tadi, tabligh, nak ke depan atas lagi, amanah. Masuk amanah ni disyarah oleh para ulama tutup guru kita, bahasa lain dia ismah. Amanah jangan hanya dipendek fahamkan, hanya sekadar faham Rasulullah ni kalau orang letak barang kat dia, dia jaga elok-elok. Bukan macam tu. Yang tu bank pun jaga barang kan. Kalau terbakar pun dia kena ganti. Contoh kan, kecurian dengan apa, macam tu ke amanah Rasulullah? Amanah macam tu memang ada, hak tu orang awam pun ada. Tapi amanah yang khas untuk Nabi Rasul ni, sifat Nabi Rasul yang tak ada pada orang awam, apa dia? Orang yang bukan Nabi Rasul ni, apa dia? Ismah tu apa? Amanah tu apa? Bahasa kita maksum. Maksum ni apa? Tak ada dosa. Tak ada langsung atas nama haram. Yang kata haram makruh pun tak ada. Atau istilahnya khilaf aula pun tak ada. Cuma kok tak biasa dengar je lah khilaf aula ni. Biasa dengar khilaf aula. Khilaf aula ni istilahnya menyalahi keutamaan. Misalnya ni waktu duha, daripada duduk saja je dengan sembahyang duha, nak buat apa? Dia tak faham pula. Duduk saja dengan sembahyang duha pun bagus. Duduk saja taklah buat dosa kan. Tapi takkan Rasulullah dia duduk saja, dia mesti akan guna masa dia untuk apa yang nama taat. Tak ada dibuang masa saja-saja, tak ada. Bahkan jangan kata Nabi Rasul, aulia, wali pun istilahnya gitu, para wali pun mereka ada sampai tahap tak akan ada buang masa. Bahkan apa yang nama lara dia tak akan campur sama sekali. Isyarat Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi muridun. Manusia yang excellent, mukmin excellent ni adalah yang jaga sembahyang dia. Khas nak sebut tu apa dia? Walladzina hum anil lagwi muridun. Dia akan paling tak akan campur langsung perkara-perkara yang dipanggil lara. Bukan Nabi, bukan Rasul, umum je, mukmin. Maksudnya ada orang mukmin yang walaupun dia bukan Nabi, bukan Rasul, ada yang lara pun tak nak. Soal, Nabi ada ke buat benda lara? Nabi ada ke buat benda makruh? Nabi ada ke buat benda haram? Nabi ada ke buat benda dosa? Nabi ada ke buat sampai duduk dalam syurga, keluar daripada syurga sampai jadi dosa? Yang tu kan nak faham. Hang tu nak faham. Yang tu yang saya kata, kalau faham togel aja, duk dengar macam tu lah ustaz.
Nabi Adam tu berdosa, dia pun kata Rabbana zalamna. Ni banyak dosa lah ni. Dia pun kata dia banyak dosa. Rabbana zalamna. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri. Tu itulah menunjukkan dia dosa. Kalau nak kata Nabi Adam berdosa sebab Rabbana zalamna, Nabi Yunus pun dosa juga. Bukan Ustaz Yunus Nabi Yunus. Kita guna nama-nama yang ada sekeliling. Saya punya passion gitu, maaf sikit, kadang ganggu sikit konsentrasi. Dia kata apa? Antara zikir Nabi Yunus yang masyhur kita dengar, dia kata apa? La ilaha illa anta alhamdulillah. Dia kata apa? Maha suci engkau ya Allah, engkau tak ada kekurangan ya Allah. Aku ni kuntu minaz zalimin. Dia bukan kata Rabbana zalamna, bukan kami zalim. Ni khusus aku ni kuntu. I'm the person that zalim myself. Yang putih lagi lah. Saya, myself, it's me. Yang buat salah tu. Nabi Yunus pun buat dosa. Tu yang orang faham kata, Nabi Yunus pun salah juga. Pula salah juga Nabi Yunus pun. Okey, Nabi Yunus. Jadi asal sebut, kalau Nabi Yunus sebut takat zalim, Nabi Adam sebut zalim, Nabi Muhammad lagilah kata dia apa? Setiap hari aku takkan kurang 70 kali istighfar. Ada orang boleh menyambung ayat saya tu, okey, pandai lah tu. Jadi 70 kali istighfar. Soal istighfar ni pasal apa? Nabi Muhammad pun berdosa, satu dia minta ampun. Biar benar. Yang ni yang tempat-tempat nak bagi faham betul ni. Yang kita berapa kali istighfar? Cuba kira. Adalah lepas sembahyang ni kan, astagfirullahalazim. Tu pun sampai lena, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Saya buat tu bentuk melawat juga apa? Itulah keadaan kita. Tak pernah rasa berdosa pun. Tapi kat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ada dosa pasal dia pun istighfar. Nabi Adam, Nabi Yunus ni sampai dia pun kata dia buat zalim. Demo tu zalim, kita ni bagus, dia taat ni kepahaman-pahaman yang nak dimurnikan ni. Baik, asal saya nak sebut tu prinsip maksum tu. Maksum. Saya nak ajar prinsipnya. Kalau saya baca kitab pun kadang kau boleh faham pun. Saya boleh faham, tak orang dengar tak faham kan. Satu, saya suka dalam bentuk perbincangan macam ni lagi. Kalau nak faham betul-betul kena duduk pondok lah, kena mengaji betul-betul, kena ada kitab. Nak ada kitab, ada disiplin kitab pula. Baca kitab Jawi macam mana, kitab Arab macam mana. Baik, menyambil. Besar sekali kat Nabi Rasul ni sifat sidik lah. Benar, antara benar ni setiap maklumat dia mesti betul, takkan ada satu pun yang salah. Dia takkan ada istilahnya bohong. Bohong pada Nabi Rasul adalah wajib, dan dia bukan wajib syar'i, dia adalah wajib akli. Itu istilah para ulama. Apa maksud Nabi Rasul ni, mereka ni benar dan takkan bohong? Wajib tu wajib akli, itu istilahnya. Wajib akli dengan makna mustahil bohong pada Nabi Rasul. Mustahil ada maklumat Nabi Rasul ni yang tak betul. Kalau Nabi Rasul pun mustahil ada maklumat yang tak betul, Quran ada tak maklumat yang tak betul? Mustahil. Mustahil, betul tak? Kalau Quran tak betul, apa faham dia nanti? Allah Ta'ala tak betul. Dah Allah Ta'ala, Quran tak betul. Sat cerita macam ni. Quran tak betul. Sahibul kalam, pemilik kata Quran ni siapa? Tu Allah tak betul lah gitu. Tu Tuhan kamu siapa? Kamu faham Allah Ta'ala pun tak betul? Kamu betul? Kalau Rasul, kamu duk faham Nabi Rasul berdosa, kamu tak ada dosa, kamu betul? Sedangkan kita dalam kehidupan besar sekali Allah, lepas Allah Rasul. Kita ni apa? Allah, jauhnya bumi dengan langit, kerdilnya diri. Baru rasa hamba, baru kita akan rasa siap faham perjalanan ketuhanan, baru kita akan faham perjalanan kerasulan, baru kita akan junjung Nabi Rasul ni. Kalau tidak, kita bukan junjung Rasul, kita pelekeh dia. Antara pelekeh tu tak mana? Kita tak adalah sebut Nabi Rasul ni lekeh lah. Kita tak sebut gitu. Walaupun itu ada juga ada orang sebut macam ni. Dia kata apa? Nabi dan Rasul. Nabi pun kalau dia ada zaman ni, dia akan letak jawatan jadi Nabi. Ada orang cakap macam tu. Siapa tu tak payah sebut lah nama dia. Ada orang dah lupa lah pun siapa dia sebut kan. Tak ingat pun sudahlah kan. Bukan nak basyur siapa dia tu.
Tapi dia kata ada orang yang sebut sampai tahap tu. Kalau PM letak jawatan tak heran kita. Memang dia letak jawatan pun. Lepas tu dia lupa lah. Itu satu kan. Yang tu saya melawak tu menyambil lah. Ni Nabi pun letak jawatan katanya. Kau cakap apa ni? Dia nak jadi Nabi pun bukan pilihan dia. Dan dia tak nak jadi Nabi. Bukan ada sifat dia tak nak jadi Nabi. Pasal dia kenal dia siapa, Allah siapa. Kalau kita jadi pegawai pun kadang aku fed up lah, aku letak jawatan lah. Nabi Rasul dia tak akan ada perasaan letak jawatan punya. Pasal apa? Pasal dia kenal Allah siapa. Ya Allah bagi wahyu kat dia, dia kenal Allah Ta'ala siapa. Kalau takut pun dia bukan letak jawatan, dia minta apa? Ya Allah tolong aku. Dia bukan letak jawatan, dia minta fansurni alal qaumil kafirin, fansurni alal qaumil kazibin, bantu aku ya Allah. Sampai Allah Ta'ala bagi jaminan, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Tu cerita-cerita Nabi Rasul, petikai-petikai ayat Quran sikit. Allah Ta'ala jamin. Perasaan letak jawatan ni bukan keadaan Nabi Rasul tu. Tak ada langsung. Begitu juga perasaan kejar jawatan. Begitu juga Nabi Rasul bukan kejar jawatan jadi Nabi Rasul. Bahkan dia lantikan special daripada Allah Ta'ala. Dah terlantik, dia tak ada langsung perasaan nak letak jawatan. Pasal dia bukan macam mana jawatan yang kita tengok dalam sekeliling kita, dalam masyarakat yang berjawatan. Dia bukan macam tu. Dia adalah hubungan antara makhluk dengan Tuhan, makhluk dengan Allah Ta'ala. Okey. Jadi sekali lalu saya dah sebut prinsip daripada belawak belakang tu. Fatana, tabligh, amanah, sidik saja tukar format sikit kan. Biar dia melawan arus sikit. Cara berfikir tu otak kanan kiri kanan. Kalau tak satu hala tu dah lama sidik, amanah, tabligh, fatana. Kita tukar arus sikit. Baik. Di atas prinsip tu, jadi Nabi Rasul ni antara akidah ahli sunnah wal jamaah, umumnya saya dah sebut tadi apa? Serendah-rendah Nabi, mereka adalah semulia-mulia makhluk yang lain yang bukan Nabi. Satu kalau tanya antara Sayyidina Abu Bakar, macam kalau nak sebut kan, pasal tak baik buat banding-bandingan nanti, tapi nak tunjuk martabat. Antara Sayyidina Abu Bakar dengan katalah Nabi, satu Nabi apa? Katalah Nabi yang tak popular pun, Nabi Hidayah popular. Nabi apa yang biasa dengar yang macam tak bisa dengar lah Nabi ni? Nabi apa? Nabi Daniel, Nabi Yusha. Tu tak yang tak familiar sangat lah kan. Ada orang Nabi Yusha dengan muka kali kan. Nabi Daniel, ramai orang nama Daniel, nama Nabi ke? Ada Nabi Daniel tak bisa dengar teman katanya. Bunyi perak lah sikit tu kan. Tak bisa dengar. Kalau tak bisa dengar, tapi ada dikatakan dia tu Nabi, tambah dengan Nabi Syamwil. Lagi pelik. Lagi pelik. Tak bisa dengar nama Nabi tu. Cukup saya sebut macam tu. Cuma nak kata, sekalipun Nabi yang kita tak apa masyhur dengar nama dia, macam mana? Tetap dia lagi mulia daripada Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar tu siapa? Bahkan Sayyidina Abu Bakar atas tertib sahabat ni paling tinggi. Umat Nabi Muhammad SAW ni yang paling tinggi martabat ialah Sayyidina Abu Bakar. Nombor 2 Sayyidina Umar. Nombor 3 Sayyidina Uthman. Nombor 4 ranking tu pun tak ubah, ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa khairuhum man ghuliyal khilafah. Di kalangan sahabat ni orang yang paling baik adalah siapa yang dilantik jadi khalifah. Nah, khalifah tu mengikut tertib khalifah 1, 2, 3, 4. Yang masyhur sebut ulama yang diijma' 4 ni saja. Adapun yang belakang pada tu, yang tu tak disepakati siapa lebih afdal tak afdal. Tapi sahabat yang paling afdal 4 ni. Lepas tu ada ahli Badar, ahli Uhud. Kemudian mana-mana sahabat ahli Badar, maksudnya bukan saja yang mati syahid perang Badar, juga perang Uhud yang memang hadir perang tu. Yang tu pun dah betul lah. Pasal apa? Pasal hadir perang tu satu sifat istimewa yang ada pada sahabat pada zaman tu. Ahli perang Badar, perang Uhud, dan siapa yang berbai'ah dengan Nabi, yang bai'atul Ridwan, yang waktu berlaku perjanjian Hudaybiyah tu.
Allah Ta'ala mentionkan dalam Quran, Allah Ta'ala bagi redha pada laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Ayat Quran tu mendalilkan dengan siapa yang atas nama bai'ah, siapa yang hadir bai'atul ridwan, atas namanya bai'ah perjanjian Hudaybiyah tu. Bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, mereka berbai'ah dengan Rasulullah, hidup semati dengan Rasulullah ni. Yang ni antara sahabat-sahabat yang mulia. Saya nak sebut mulia sahabat pun, Sayyidina Abu Bakar, saya sebut asal tadi, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu, saya nak sebut Sayyidina Umar sebagai contoh berfikir. Rasulullah kata apa? Kalau ada Nabi selepas aku, agak-agak apa sambungan hadis tu? Mana? Ada orang biasa dengar maklumat tu, bukan, jadi maksudnya ada masyhur juga lah cerita tu kan. Apa dia? Kalau ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah, Umar akan jadi Nabi. Kalau Sayyidina Umar jadi Nabi, soal, Sayyidina Abu Bakar agak-agak jadi apa? Jadi Rasul. Tak adalah Rasulullah sebut itu, tapi cara berfikir dia macam tu lah. Kalau ada Nabi, Sayyidina Umar jadi Nabi. Untuk Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, siapa lebih? Sayyidina Abu Bakar. Untuk kalau Sayyidina Umar kata Rasulullah, kalau ada Nabi, Sayyidina Umar akan jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar apa? Sayyidina Abu Bakar akan jadi Nabi, jadi Rasul. Itu kebolehan dia. Tapi tetap Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi, kita ambillah nama Nabi Daniel tadi. Nabi ni walaupun serendah-rendah Nabi sekalipun, nama yang kita tak biasa dengar, Nabi Syamwil, Nabi Daniel, Nabi Yusha apa ni, sekalipun tak biasa dengar, serendah-rendah martabat Nabi adalah paling mulia, lebih mulia daripada manusia yang tak jadi Nabi. Itu akidah kita. Jangan silap sampai bila-bila. Jangan silap. Satu, jangan buat lebih kurang dengan Nabi. Ada hormat dengan Nabi. Ada doa untuk Nabi-Nabi. Sebut nama Nabi ya, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat dan salam atas dia. Bahkan umumnya Nabi ni, Nabi Daniel ke apa, sebutnya Nabi ni alaihi wassalatu wassalam, alaihi wassalatu wassalam, alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Baik, ini prinsip kita, siapa Nabi. Baik. Di atas prinsip itulah saya dah ajar sekali lalu, prinsip yang kita biasa belajar Siddiq Amanah Tabligh Fatonah tu. Kalau tak pernah belajar dengar elok tu. Kalau pernah belajar, ni sebagai revise saja kan, sebagai ulang kaji, cuma sikit ulang kaji dan sikit pencerahan mengenai akidah yang telah diajar oleh ulama kita, supaya betul keadaan kita dan akidah kita dengan siapa Nabi Rasul, supaya kita letakkan mereka di martabat yang sepatutnya. Begitu juga kalau saya sebut sikit lagi, bila Nabi Rasul ni, walaupun dia makan, dia minum, dia ada anak, ada isteri, sifat-sifat ni tak akan menjatuh dan menggagalkan misi dan visi mereka. Sebelum tu, bahasa lainnya, walaupun dia bersifat dengan umumnya sifat manusia, tapi sifat manusia yang ada pada dia tak akan ada sifat yang menjatuhkan martabat kerasulan mereka yang tinggi, kenabian mereka yang amat tinggi itu, yang menggagalkan misi dan visi sebagai Nabi Rasul. Takkan ada. Mustahil Nabi-Nabi ini buta, bisu. Mustahil Nabi ini telo faham telo kan? Apa telo? Pelat, telo, sengau. Yang ni gagal. Penceramah sengau okey tak? Sengau tau, sengau ni macam ni. Sengau yang nama sengau. Kalau saya ceramah macam tu agak-agak dalam YouTube ada dah nak dengar. Terus aku cerita, terus saya cakap elok-elok pun boleh faham apa saya cakap tu pun tak apa nak tengok. Kalau saya ceramah aku jadi viral, tak tahulah kan. Ustaz Sengor yang viral. Awak kalau panggil ceramah lah, Ma'al Hijrah, sambutan Ma'al Hijrah negeri Melaka panggil Ustaz Sengor tu, agak-agak datang nak orang. Contohlah, kalau dengar apa macam mana, menderita dengar. Benda dia cakap ni. Boleh. Soal, Nabi Musa Sengor ke? Pelat, telo. Biar betul. Kita cakap bagus kan? Baguslah kau faham begitu. Tak masalah. Nabi Yakub buta. Nabi Yakub buta. Nabi Yusuf dia ada minat dekat Zulaikha.
Oh, kau tak ada minat dekat awak, dekat jantan lain, betina lain, tapi Nabi Yusuf minat dekat Zulaikha. Bagus. Bagus. Kau faham ke tu? Dia ada keinginan dengan wanita, ada syahwatun nisa. Sampai Rasulullah pun ada keinginan, dah ada isteri ramai pun ada syahwatun nisa. Bagus. Kau faham gitu? Bagus. Bagus tu masa terbalik, jangan nak faham lain lah lagi. Takkan jatuh sebenarnya martabat Nabi Rasul. Ada cerita apa? Nabi Daud dah ada 99 isteri. Ada dengar cerita itu kan? Tu biasa dengar cerita mengarut lah tu. Bukan mengarut tan 99 isteri tu. Tahu mana? Dah ada 99 tu macam mana? Dia ada jatuh hati lagi kat seorang lagi, nak bagi tambah nombor 100. Saya bagi bunga-bunga je kan. Ada muskil lagi tulis lah. Saya ni mukadimah je. Saya baru bagi lempar je gitu kan, sikit saya nak tengok mana yang terkejut, orang surprise tak surprise ke, boleh tengok muka kan dia, tak bisa dengar ni, tak bisa dengar tu dah dengar je, muskil tu tanya. Jadi saya akan banyak bagi masa ruang soal jawab tu lah. Yang ni saja nak lempar je dulu. Nabi Ayub yang sampai badan berkudir, lepas tu habis berkudir-kudir, rambut dia, kepala dia pun berkudir-kudir, berulat. Tu bila dia sujud sampai jatuh ulat, habis sembahyang ambil ulat-ulat bubuh atas kepala dia. Wow, kita tak ada, kita bersih, kutu pun tak ada. Baru tu ada Nabi Ayub, berulat badan. Yang ni yang cerita-cerita yang istilahnya dia akan menggagalkan pahaman kita dengan Nabi Rasul. Dia gagal dia masa bila? Pertama, bila kita menjatuhkan martabat Nabi Rasul. Kita pandang ni dengan pandangan lekeh. Antara pandangan lekeh tu, pandangan dia dengan dia berdosa, mereka ni zalim, demo ni ada buat muka gitu. Macam tu. Ada buat muka itu. Kat Nabi Rasul ada buat muka gitu. Kat kita rasa macam mana? Steady. Yang ni rosak akidah namanya. Pasal apa? Makhluk yang sepatutnya kita muliakan, kita down standard kan dia. Kita ni tak sah bandinglah dengan Nabi Rasul. Boleh contoh para sahabat Rasulullah jauh sangatlah kita. Sahabat itu pun jauh rasanya. Bubuh je Imam Syafi'i. Umur 7 tahun dah hafal Quran, 14 tahun boleh keluar fatwa. Kita macam mana? Umur 50 baru belajar alif bata. Contohlah kan. Umur 60 baru cik Iqra. Ba. Bukan OKU, triple OKU. Umur 60 dah baru apa ni? Roda. Ta tu na pun tak lepas. Ada kan dalam Iqra kan? Biasa lalu Iqra lah tu. Patutnya kalau umur macam ni tak lalu dah Iqra macam apa? Zaman kita dulu tak ada Iqra. Zaman kita dulu semua style eja-eja je. Saya daripada kecil dulu bismillah sampai lani hafal. Basi mati bawah bismillah alif lam sabdu bawah mim lam dah di atas la. Kalau bunyi Arabik sikit macam ni, lam di atas alif maddah la. Alif lam ra sabdu bawah hir, ra mati di atas ra, mim di atas alif maddah ma. Nu alif lam ra sabdu bawah nir, ra di atas ra, haya maddah bawah hi, mim bawah mi, bismillahirrahmanirrahim. Dulu punya format boleh cerita satu-satu tu. Tulis pun betul, dengan sebab eja tulis betul. Tak payah tengok ba sin. Iya, pasal mengeja macam tu. Alhamdulillah tu dalam hafalan saya je huruf-huruf tu. Alif lam ham, alif lam mati di atas al hamim mati depan hamdah depan du lam sadu bawah lil. Boleh. Bukan ada nampak apa. Tapi boleh bayang tulis. Tulis Fatihah betul. Padahal tak pernah belajar Arab pun. Dulu format dulu belajar. Ni belajar umur 60 tahun gigi pun tak ada. Okey, saya melawak tu menyambil. Okey. Macam mana dia cerita situ OKU tadi.
Betul macam mana boleh cerita kira patah balik lupa dah, ada berlawak gelak kan. Nabi takkan ada benda yang menjatuhkan martabat dia. Hatta Nabi Muhammad SAW, Ummi dia taklah maksudnya kita mencaci dia, dia tak membaca dan menulis dia, bukan menjatuh. Rasulullah tak membaca menulis pun cerdik tak? Hafal tak Quran? Rasulullah tak hafal. Biar benar Rasulullah tak hafal Quran. Tak pernah ayat Quran yang Jibril baca Rasulullah minta ulang walaupun dia tak catat. Nak catat apa, dia bukan boleh catat. Kalau ada bertulis pun dia tak ada keupayaan membaca. Tapi apa yang Jibril lempar tu tak pernah minta ulang. Dia tak pernah kata macam ni. Bunyi, kalau bunyi orang putih lah, Jibril repeat please, please. Sekali ya. Lempar sekali ya. Ini tulis lagi. Berapa kali tulis lah tu? Tulis. Duk lupa je, tak ingat. Siapa cerdik? Rasulullah cerdik, kita cerdik. Alhamdulillah. Bawa pandai, bawa kita faham. Cerdik dia tu, dari nak menunjukkan kebolehan membaca dan menulis, bukan kecerdikan. Itu bukan ciri cerdik sebenarnya. Cerdik ni ialah mengenal Tuhan, mengenal Rasul. Itu cerdik. Tengok makhluk, kenal Allah Ta'ala. Itu cerdik. Itu paling cerdik. Manusia paling cerdik ialah makhluk. Dia tengok makhluk, dia makhluk, sentiasa hati dia musyahadah kepada Khalik makhluk. Itu paling best. Kalau kita duk tengok makhluk, duk semayang pun ingat makhluk, wah kita ni teruk kita ni. Semayang pun ingat makhluk. Patutnya semayang tu kena ingat Khalik makhluk. Khalik makhluk ni pencipta makhluk. Patutnya semayang kena ingat Allah Ta'ala. Duk sebut tu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak apa dia fikirlah. Ni huduhnya rupa kita. Itu kata kita tak cerdik. Rasul Nabi macam mana? Masya Allah, cerdik. Jadi tak ada keupayaan membaca dan menulis pada dia, bukan menjatuhkan martabat dia. Yang tu yang kena faham. Apa benda yang nama jatuh, tak jatuh martabat. Jadi sekali lalu saya dah sebut, yang ni kalau kita belajar dalam kitab tauhid, dipanggil sifat-sifat harus pada Rasul. Rasul harus bersifat-sifat manusia biasa, tapi yang tak menjatuhkan martabat dan kerasulan dia. Kalau dia makan, dia tak akan makan macam kita makan. Kita bukan makan, kita makam. Dah ada makan, tak lapar, dah sarapan dah, siap dah, bihun dah ada. Tu nasi lemak ke apa? Bihun ke apa? Nasi lemak lagi, kari pap lagi, cok badak lagi kalau ada lah, saja teka-teka itu kan. Badak berendam lagi, puteri mandi lagi, onde-onde, makan. Itu yang kat sini, sagi balik, tu lain pula. Makan. Rasulullah macam mana? Dia tak akan makan melainkan apa yang sepatutnya dia kena makan. Satu, kalau sahabat makan pun ada benda yang bukan tabiat dia makan, walaupun benda tu boleh makan, bila dia diajak makan, dia kata hadza laisa min tabiati qaumi. Kaum aku, kaum Quraisy biasanya tak makan benda ni, aku tak makan. Tu waktu sahabat, antaranya Syekh Khalid bin Walid, masa tu dia dah masuk Islam, dia hidup makan dab, dia ajak Rasulullah makan, kata dia hadza laisa min tabiati qaumi. Quraisy biasanya tak makan dab, aku tak makan. Istilah apa? Tak lapar nak makan tu. Bahasa kasar macam tu lah. Walaupun boleh, yang tu walaupun Rasulullah tak makan, tapi dia tadi tak tegur apa sahabat makan. Yang tu yang kata Rasulullah ni, apa yang berlaku pada dia, diam, pergerakan dia, percakapan dia, diam dia, ahwal, hal yang ada pada Rasulullah, hatta pakaian dia, bulu, janggut, apa yang ada pada dia, itu adalah ikutan kita. Takkan ada dan tak akan berlaku kontradik antara ikut Rasul dengan Rasul ni bermasalah. Tak akan berlaku gitu. Kan kita disuruh ikut Rasul betul. Ikut Rasul ni ikut istilah Arab sikit. Dia mutlak ke muqayyad? Dia faham tak bahasa tu? Maksudnya totally ikut Rasul Nabi ke, ataupun hanya only several parts daripada Rasul yang kita ikut syariat dia ke apa, several part ke? Untuk nak ikut apa? Semua apa yang ada pada dia kalau boleh ikut. Cuma orang perempuan nak ada misai tak boleh lah kan?
Janganlah pergi gaduh bubuh minyak apa begitu saya kaum perempuan bahkan nyalahi fitrah pula tak betul pula kan. Okey, apa saya sebut tu pun lawak bodoh sikit lah, tak gelap tak apa tu, tapi nak cerita apa, Rasul ni ikut mutlak. Cuma kalau disebah jantina berlainan, ada uraian ulama kita, nak ikut siapa, nisbah contoh tauladan bila wanita ada kena tengok isteri-isteri Rasulullah, Ummahatul Mukminin, rujukan dia pada isteri Rasulullah. Maksud apa? Nak tengok Rasulullah, dia orang lelaki, jadi ada bab yang ciri keperempuanan yang tu kena lihat apa yang Rasulullah ajar melalui isteri-isteri dia. Saya nak cara tu macam saya nak sebut prinsip je. Jadi asal nak sebut Rasulullah ni kita disuruh ikut mutlaknya dengan dia. Apa saja yang ada pada Rasulullah, hingga pakaian, cara makan, apa dia makan, sekalipun dia buka puasa makan buah kurma, kita ada benda kita dah faham tu, alhamdulillah. Kurma juga kita buka puasa buah kurma je, bukan doyan, manggis, pelam, belimbing, buah apa tu, buah setui, buah setai, buah apa lagi, buah kundang, apa lagi, buah kampung ni lah, buah pisang je tu. Kalau dah tak ada buah apa, air masak, air kosong pun tak ada, memang ada tertib tu lah. Tapi bukan bila ada kurma, ada temikai, orang Melayu ni temikai dululah, tak ada pasal kurma. Pasal apa? Rasulullah makan kurma, walaupun bak makan minum aja pun ikut Rasulullah. Ya, walaupun kata wajib ke makan kurma, memanglah tak wajib, tapi contoh ikut Rasulullah terbaik. Bila ikut Rasulullah terbaik, walaupun bak makan minum, sekalipun makan kurma, walaupun cara dia makan, yang tu pun adalah ikutan. Kalau yang tu pun adalah cara yang kita nak ikut, adakah berlaku sebarang kemungkinan pada Nabi Rasul secara umumnya, khasnya pada Nabi kita Muhammad SAW, apa-apa perkara yang di situ larangan Allah Ta'ala? Ada tak? Boleh? Kalau ada pada Nabi Rasul ni benda yang terlarang, yang Allah Ta'ala larang, mereka buat, nescaya kita pun disuruh buat macam mana mereka buat. Pasal apa? Disuruh tak ikut Rasul. Umumnya semua Nabi Rasul, khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua Rasul sebenarnya adalah ikutan contoh yang baik. Isyarat Quran sebut macam mana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi, sesungguhnya kata orang salah, lakum, manfaat besar untuk kamu. Kat siapa? Fi Rasulillah. Kat ayat Quran tu umum lafaz dia. Kat siapa ni yang betul-betul manfaat untuk kamu? Fi Rasulillah, pada Rasul Allah. Umum lafaz tu Rasulullah ni siapa? Umum lafaz semua Rasulullah. Hatta Nabi-Nabi umumnya adalah Rasulullah. Ada apa? Uswatun hasanah. Dia ada contoh ikutan yang baik. Bila contoh ikutan baik, semua yang ada pada dia adalah baik. Tak ada yang tak baik. Sekalipun hanya sekadar makan minum, sekalipun hanya sekadar bercakap, sekalipun hanya sekadar berpakaian, berjanggut, misai. Sekalipun nisbah nak potong hari apa, kuku nak potong ikut tertib macam mana, sekalipun uswatun hasanah. Nak potong macam mana kau punya pasal? Potong pakai gigi lah tu. Kau punya pasal kau nak potong tu. Tapi contoh ikut Rasulullah terbaik. Bayang no, ikut Rasulullah ni macam mana. Jadi tak mungkin akan ada pada Rasul ni sebarang benda-benda yang nama jangan kata yang haram, makruh, yang khilaf ulah. Dia tak akan buat apa yang tak sepatutnya dibuat, yang kalau dibuat tu umat akan mencontohi perbuatan itu. Walaupun tak sampai tahap haram, dia tak akan buat benda-benda yang istilahnya lara sekalipun. Kalau makan lah, buat misal ada nasi lemak, ada nasi biasa. Saya ngaji ada tok guru itu, ada nasi lemak, ada nasi biasa. Rasulullah dia tak akan saja-saja pergi makan nasi lemak. Kalau dia makan pun, saya bagi contoh ya, Rasulullah tak adalah nasi lemak, jangan silap dengar tu ya. Lagi sebeda lain pula. Kata Rasulullah makan nasi lemak. Ni buat pasal saya tampuk lagi. Saya buat misal lah tu. Kalau ada dua lah buat bandingan, saya nak buat dari cara kaifiat berfikir kan. Kalau ada nasi biasa, nasi lemak, Rasulullah tak makan nasi lemak, melainkan dia makan tu untuk menunjukkan nasi lemak boleh makan.
cara format dia makan macam tu. Kalau memang orang dah tahu dah boleh makan, kalau ni sebab nak pilih, dia akan pilih tak makan nasi lemak, dia akan makan nasi biasa. Kalau pilih pula dia tak lapar, nasi biasa ada dengan lapar, dia akan pilih apa? Dia akan pilih lapar, dia tak akan pilih makan. Dia punya keadaan ni memang luar biasa Nabi Rasul ni. Kalau Rasulullah misalnya khas macam kita, ini Muharram lah, 10 Muharram Rasulullah puasa. Tengok-tengok orang-orang Yahudi di Madinah pun puasa. Rasulullah kata apa? Kalau umur aku banyak, sambung, tahun depan aku akan puasa hari ke-9 untuk membezakan antara orang Yahudi Nasrani dengan kita. Walaupun 10 Muharram tu bagus dah. Macam mana pun pekah dia apa, saya tak nak panjang tu, saya dia panjang sangat ke sana kan, tapi nak kata ini kaifiat yang Rasulullah ajar. Maksudnya apa yang ada pada dia dah dia buat. Nak betul macam mana? Dia dah buat yang terbaik, baik dah. Dia tak cukup je saja, kalau boleh nak buat yang baik lagi. Baik lagi. Ini keadaan yang ada pada Rasulullah. Kalau ada pun tengok macam ada dia pilih, misalnya contoh ni dia mengantuk, tu antara katalah dia baca Quran dengan dia nak tidur. Dia tidur siapa? Nak menunjukkan kalau dah mengantuk, baca Quran mau mengantuk, duk baca Quran mau tidur, baik tidur dulu. Dia akan menunjukkan tidur tu lebih aula daripada baca Quran dalam keadaan macam tu. Nak kata Rasulullah ni semua contoh yang ada pada dia semua mesti baik, taat. Ini umum sifat Nabi Rasul, takkan ada yang perkara-perkara yang boleh menjatuhkan martabat. Okey. Itu prinsip. Itu mukadimah lah. Jadi kalau ada soalan lagi, soalan fokus kat saya lontar-lontar tadi itulah. Sisi kedua ni saya rasa saya nak lebih fokus kepada soal jawab. Kata pukul 10 hari lah kan, hampir dah lebih dah. Kita rehat dulu, sambil itu boleh sembang, tukar-tukar pendapat, apa-apa, rancang elok-elok apa nak soal. Bukan saja makan zahir, tapi besar sekali makan batin. Faham isyarat saya tu kan. Yang penting tu, bahkan sagilah makan, rasa ada benda nak sembang lagi best, nak soal macam ni. Kalau ada muskil-muskil pun lempar je kat saya reti saya jawab. Saya sebut lah tadi, tak reti saya diam. Jadi rasanya kita tangguh Ustaz setengah jam ke macam mana? Setengah jam untuk insya-Allah kita sambung. Jadi sambung tu terus pada sesi soal jawab. Sama dia nak pilih mana bab tertentu ke, ada suggestion ke apa, saya terima lagi. Tapi kita akan fokus pada dalam bentuk dialog, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.